patuh peraturan, kempen dengan etika dan matang. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia, bersama saya Izwan Saman dalam Berita Tengah Malam. 1,386 kertas pencalonan untuk PRU15 diterima SPR sepanjang tempoh sejam proses penamaan calon hari ini. Pengerusinya Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata, daripada jumlah itu, 945 kertas penamaan bagi kerusi Parlimen, 434 bagi kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dan 7 bagi pilihan raya kecil PRK DUN Bugaya. Hari penamaan calon PRU15 juga menyaksikan tiada calon menang tanpa bertanding dan 6 borang pencalonan ditolak. Beliau turut memaklumkan Parlimen Batu mencatatkan jumlah pertandingan tertinggi melibatkan 10 penjuru. Bagi pertandingan di Dewan Negeri memperlihatkan pertandingan paling tinggi di N47 Cenderia Perak, iaitu 7 penjuru. PRK DUN Bugaya Sabah turut menyaksikan pertandingan 7 penjuru. Proses penamaan calon PRU15 dan PRK DUN Bugaya berlangsung di 222 pusat penamaan calon di seluruh negara bermula dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi tadi. Dengan selesainya urusan berkenaan, tempoh berkempen bermula sehingga pukul 11.59 malam 18 November. PRU15 membabitkan 222 kerusi Parlimen dan 116 kerusi DUN iaitu Perak 59, Pahang 42 dan Perlis 15. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berpuas hati dengan proses penamaan calon di seluruh negara. Beliau berterima kasih kepada semua pihak, terutama pasukan keselamatan yang memastikan kelancaran proses berkenaan. Saya ucapkan terima kasih kepada SPR kerana berjaya mengendalikan proses penamaan calon dengan cemerlang. Tidak ada isu yang timbul sejak daripada pukul 9 pagi tadi dan semuanya berjalan dengan lancar. Perdana Menteri ditemu bual RTM selepas menyerahkan borang pencalonan di Bera Pahang. Tiada lagi istilah menang mudah di mana-mana kerusi. Perdana Menteri yang juga calon BN bagi Parlimen Bera berkata, calon diingatkan tidak mudah berasa selesa. Jadi kita tidak boleh kata selesa, kata komplesen. Dan setiap calon mempunyai kekuatan masing. Walaupun saya kata saya yakin menang di Bera, tapi kepada jentera saya tidak boleh mengambil mudah. Tidak boleh mengambil mudah terhadap setiap calon yang bertanding. Jadi kita mesti bekerja terus sehinggalah pengumuman dibuat pada malam 19 bulan dan barulah kita boleh kata yang kita sudah menang. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri dan poster boy bagi BN kekal Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Justru pengundi diminta tidak terpengaruh dengan dakwaan pihak tertentu yang mengatakan sebaliknya. Setakat ini tidak ada keputusan daripada MT yang mengatakan sebaliknya. Keputusan untuk saya menjadi poster boy ataupun calon Perdana Menteri selepas PRU15 diputuskan oleh Majlis Tertinggi, diputuskan oleh Mesyuarat Agung ataupun PAU, Perhimpunan Agung UMNO. Dan baru-baru ini 156 bahagian daripada 190 bahagian membuat usul mencadangkan saya sebagai calon Perdana Menteri selepas PRU15. Perkara itu tidak di-reversekan, tidak ada mesyuarat yang memutuskan sebaliknya. Padanya apa yang diputuskan still stand.
Semua calon BN kekal mendukung Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Jelas calon BN Sungai Buloh Khairi Jamaluddin tidak wujud individu lain akan dilantik ke jawatan itu jika BN menang pilihan raya kali ini. Naratif ini mesti diperjelaskan sekarang juga. Calon Perdana Menteri Barisan Nasional adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya akan mendukung Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri seperti mana yang diumumkan oleh Datuk Seri Zahid sendiri. Berkempenlah dengan beretika dan matang. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani menasihati semua pihak termasuk calon dan parti bertanding supaya tidak menyentuh isu-isu sensitif ketika berkempen hingga menimbulkan ketegangan. Beliau turut memaklumkan Polis Diraja Malaysia PDRM mengatur gerak pasukan Opcantas Khas untuk menjalankan risikan, pemantauan dan mengambil tindakan terhadap pihak yang cuba melakukan kekacauan sepanjang proses PRU15. Tan Sri Akril Sani berkata pihaknya menempatkan pegawai PDRM dalam pasukan pemantau kesalahan pilihan raya bagi memastikan setiap pihak berkempen mengikut garis panduan yang ditetapkan SPR. PDRM tegas beliau tidak akan berkompromi dalam menangani ancaman yang akan menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau menerusi kenyataan menjelaskan PDRM bersama SPR serta agensi berkaitan juga akan melakukan pemantauan setiap masa dalam memastikan proses berkempen dan pengundian dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang. Dalam pada itu, menurut Tan Sri Akril Sani, 6 kesalahan utama dikenal pasti berkemungkinan berlaku ketika kempen PRU15. Antara kesalahan utama berisiko terjadi mengoyak poster dan papan tanda, mengeluarkan kata-kata atau perbuatan berbaru hasutan dan bergaduh. Turut berkemungkinan terjadi demonstrasi, penyebaran berita palsu serta tohmahan. Justru tegas Tan Sri Akril Sani, pemantauan berterusan bagi mengekang kesalahan sedemikian menjadi perhatian polis. Pihak polis bersama dengan agensi-agensi yang lain akan memastikan bahawa keadaan sepanjang tempoh berkempen ini mulai pada hari ini sehinggalah 19 hari bulan akan dilangsungkan dengan keadaan yang selamat dan terkawal. Itu pun dengan kerjasama dan juga participation daripada semua para peserta yang terlibat, para calon-calon, mereka yang berkempen untuk memastikan bahawa apa yang kita akan buat semasa berkempen dibuat dengan penuh tata tertib, berhemah, bertanggungjawab. Itu yang Ustaz sekali, bertanggungjawab dan memastikan bahawa kita tidak menyentuh isu-isu yang terlalu ekstrim berkaitan dengan agama, perkauman dan seumpamanya. Tan Sri Akril ditemui semasa meninjau pusat penamaan calon Parlimen Lembah Pantai. Tinjauan udara oleh kru berita RTM bersama pasukan gerakan udara PGU PDRM di sekitar Lembah Kelang menunjukkan proses penamaan calon berjalan lancar dan aman. Wartawan Adliah Habibullah di sekitar Sungai Buloh, Gombak, Titiwangsa, Pandan, Ampang dan Bandar Tun Razak. Sepanjang tinjauan, cuaca berada dalam keadaan baik dan setiap lokasi yang kami lalui juga berada dalam keadaan terkawal. Ketika ini saya bersama dengan pasukan gerakan udara PGU PDRM bagi meninjau lokasi yang terlibat bersempena dengan hari penamaan calon di sekitar Lembah Kelang, dan apa yang saya dapat kongsikan ialah keadaan semasa proses penamaan calon dilihat berjalan lancar dan ia jelas mempamerkan kematangan politik masyarakat, calon serta parti-parti politik yang bertanding. Para penyokong memenuhi perkarangan pusat penamaan calon dengan mengenakan pakaian mewakili parti politik masing-masing. Mereka juga berada pada jarak dan kawasan yang dibenarkan seperti digariskan PDRM dan SPR. Malah, aktiviti perarakan juga tidak kelihatan kecuali penyokong berkumpul di tempat yang ditetapkan.
Berdasarkan maklumat, PDRM menggerakkan lebih 31,000 petugas serta aset drone di seluruh negara bagi menjamin keselamatan dan ketenteraman awam sepanjang hari. Selepas pengisytiharan calon-calon yang bertanding, tempoh berkempen ditetapkan selama 14 hari dan akan berakhir sehingga 18 November 11.59 malam. Justru, setiap calon dan parti-parti politik yang bertanding diingatkan untuk sentiasa mematuhi syarat berkempen seperti yang digariskan Suruhanjaya Pilihan Raya. Adlia Habibullah, RTM. Di Kedah, Ketua Polis Negeri Datuk Wan Hassan Wan Ahmad berkata secara keseluruhan proses penamaan calon di 15 pusat penamaan calon lancar. Kaedah menempatkan anggota polis berpakaian preman dalam kalangan penyokong parti ketika proses penamaan calon di semua lokasi berkesan menghalang sebarang insiden tidak diingini berlaku. Tidak ada apa-apa insiden yang berlaku, difahamkan. Kejayaan yang kita nampak di sini ialah ekoran daripada kawalan kita yang ketat, di mana kita telah menempatkan pegawai-pegawai dan anggota di celah-celah laluan di antara penyokong-penyokong dan kita dapat maklumat-maklumat awal supaya kita dapat cantas secara awal lah, dan didapati bahawa keberkesanan itu adalah begitu ketara dan mendapati bahawa semua di 15 tempat penamaan calon ini dapat berjalan lancar, tidak ada apa insiden happen ataupun tidak ada apa perlakuan yang tidak baik berlaku lah. Tiada sebarang insiden tidak diingini berlaku semasa proses penamaan calon di 13 kerusi parlimen di Pulau Pinang. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain dalam sidang media di IPK Pulau Pinang turut menasihatkan parti bertanding supaya mematuhi peraturan ditetapkan. Parti-parti yang bertanding sekiranya ingin berkempen, patuhilah peraturan yang ada, pohonlah permen-permen itu mengikut peraturan yang telah ditentukan, dan ini dapat mengelakkan segala perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lalui sekiranya kita melalui proses itu. It's very easy. Ya, you pohon within the due period, we will approve it. Ini jangan mudah terpengaruh dengan apa yang berlaku di tempat lain. Sementara itu di Muar Johor, proses penamaan calon turut berjalan lancar. Bagi tujuan penamaan calon saja pada hari ini, kita tempatkan lebih kurang 300 kaki tangan polis di Raja Malaysia, MUA, di sekitar 3 parlimen yang bertanding. So, sepanjang tempoh pilihan raya, insyaAllah saya akan gunakan semaksimal mungkin anggota dari IPD MUA, termasuk bantuan-bantuan yang lain sekiranya ada. So, hampir 700 kaki tangan polis di Raja Malaysia akan ditempatkan di semua pusat-pusat penamaan calon, pusat-pusat pengundian. Dalam pada itu, susulan kekecohan di pusat penamaan calon Dewan Seri Panglima Antanom Parlimen P181 Tanom pukul 12.30 tengah hari tadi, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah mengesahkan satu laporan polis telah dibuat di Ibu Pejabat Daerah IPD Tanom oleh Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat PKDM. Datuk Idris pada sidang media di IPD Tanom berkata, dalam insiden itu seramai 300 penyokong PKDM merempuh dan masuk ke dalam dewan tersebut sehingga memaksa pasukan unit tempur ringan LSF dan tugas am dibantu anggota rela dan Angkatan Pertahanan Awam APM menyuraikan dan mengawal keadaan.
Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kejadian berlaku selepas borang pencalonan parti tersebut ditolak SPR. Polis memberi peringatan tegas kepada para calon dan penyokong semua parti yang bertanding agar tidak membuat sebarang provokasi sepanjang kempen berlangsung dan perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan. Turut berlangsung pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Don Bugaya Sabah yang melibatkan pertembungan 7 penjuru. BN mempertaruhkan Abdul Aziz Muhammad Ibno. Beliau ditentang calon pejuang Muhammad Hassan Abu Bakar dan Karil PG Kuraini dari Parti Perpaduan Rakyat Sabah. Turut bersaing calon parti warisan Jamil Hamzah, PH, Arastam Pandorok dan Nur Zahmawati Wali mewakili Parti Bangsa Malaysia serta calon bebas Zulfadli Syih Ahmad. Kerusi Don Bugaya kosong sejak November 2020. Penganalisis politik menyifatkan PRU 15 paling sengit dalam sejarah pilihan raya negara. Banyak kerusi menyaksikan saingan lebih banyak calon berbanding PRU sebelum ini. Menurut penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, ia merupakan satu perubahan dalam proses pendemokrasian politik di negara ini. Bagi saya, adilnya ramai ini merupakan satu yang menampakkan kesungguhan ke atas pertarungan yang sengit waktu yang sama. Mungkin mereka merasakan mereka boleh mewakili kelompok masyarakat situ dan mereka merasakan bahawa kalaulah ada pengundi yang tidak mahu gabungan besar ini, calonnya ditampilkan ada satu pilihan alternatif lain untuk mewakili mereka. Tambah beliau, perubahan demografi dari segi peningkatan bilangan pengundi juga turut menyumbang. Sementara itu, beliau menasihati semua calon agar berkempen secara berhemah dan bermoral dengan penampilan dasar serta polisi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Sementara itu, Fellow Institut Tun Perak, Dr. Muhammad Saiful Bakri Yusof menyifatkan persaingan banyak penjuru itu menunjukkan demokrasi yang harmoni dalam politik negara selain menunjukkan minat menyertai arena politik. Bagaimanapun jelas beliau, persaingan pelbagai penjuru itu juga akan memberi kesan bukan sahaja kepada parti, malah kerajaan yang bakal ditubuhkan. Jadi ini satu perkara yang kita lihat bagaimana demokrasi kita ini semakin hebat, semakin harmoni. Ramai orang berpeluang untuk bertanding. Cuma mungkin ianya memberi kesan kepada beberapa parti besar. Saya melihat apabila ramai calon-calon yang bertanding di sesuatu kawasan ini, barangkali dia akan mempengaruhi jumlah undi, sama ada penyandang itu sendiri ataupun parti-parti yang dilihat mempengaruhi, yang dapat mempengaruhi kawasan tersebut, saya fikir. Penduduk di sekitar lembangan Sungai Golok Kelantan diminta mengambil langkah berjaga-jaga susulan ramalan banjir awal pagi nanti. Bagaimanapun, ancaman yang dijangka mulai pukul 2 pagi itu boleh berlaku lebih awal atau lewat daripada masa yang dijangkakan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dalam kenyataan memaklumkan amaran itu melibatkan Kampung Kubang Rambutan, Kampung Bagus, Kampung Degung, Kampung Telaga Emas dan kawasan sekitarnya jika hujan yang signifikan berlaku di lembangan tersebut. Ramalan berdasarkan hasil simulasi model ramalan banjir. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut menerusi laman tertera.
9 bulan mengikat tali pertunangan, wartawan RTM Johor Nur Akila Arba'in selamat melangsungkan perkahwinan dengan Muhammad Ashraf Ishak yang juga wartawan RTM. Nur Akila dan Muhammad Ashraf selamat dinikahkan 9 pagi tadi di Kulai, Johor. Meskipun berlangsung pada hari sama dengan penamaan calon PRU 15, rakan-rakan media Johor tetap hadir meraikan hari bahagia pasangan merpati dua sejoli itu. Masa awal tu memang dah pilih tarikh ni sebab nak elak banjir. Tapi tiba-tiba pilihan raya. Lepas tu viral pula cakap 5 hari bulan pilihan raya. Jadi terasa memang dah stres lah. Tapi Alhamdulillah hari ni cuma penamaan calon. Jadi kawan-kawan boleh datang sebenarnya nak ajak kawan-kawan raikan kami. Ni jadi kami pun tak sangka lah dapat kebetulan tarikh ini hari kami berkahwin tapi hari penamaan calon dan satu sejarah lah buat kami dan akan kami ingatlah sampai bila-bila hari penamaan, hari bahagia kami juga lah. Majlis turut dihadiri Exco Johor dan beberapa tetamu kenamaan lain. Selepas 49 tahun penubuhannya, Radio KLFM Rentak Interaktif Kota komited melaksanakan transformasi menyeluruh supaya kekal relevan. Menurut pengurusnya Nur Liza Nordin, KLFM juga konsisten memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai media mendekati pendengar pelbagai lapisan umur. Saya sentiasa bersama dengan kaitan dengan KLFM yang lain, kami sentiasa berusaha untuk menaikkan jenama KLFM. Semoga KLFM akan dikenali di seluruh negara, khususnya pada warga Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Semoga kita juga setaraf tertinggi dengan stesen-stesen swasta yang lain. Beliau turut memaklumkan sempena sambutan ulang tahun ke-50 tahun depan, KLFM bakal mengadakan konsert besar di Chowkit. Beliau ditemui pada majlis sambutan ulang tahun KLFM yang ke-49 di Angkasa Puri. Malaysia menjadi impian kita semua, pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat, menentukan pucuk pimpinan negara. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana. Menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita. Hak memilih, peluang membantu negara. Terus maju dan sejahtera. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Jangan lupa kewajipan para negara. Perkembangan sukan. Kita mulakan dengan Para Sukma MSN 2022. Atlet para Kedah The Nation Govinda Rajan terus cemerlang apabila membantu menyumbangkan 2 lagi pingat emas buat kontinjennya. 2 pingat berkenaan diraih atlet berusia 25 tahun berkenaan menerusi kategori kompaun lelaki terbuka dan kompaun berpasukan lelaki. Dalam kategori kompaun lelaki terbuka, anak kelahiran Kulim itu berjaya merangkul pingat emas selepas menumpaskan saingan rapatnya Muhammad Saiful Rizal Muhammad Sakhir dari Pulau Pinang dengan 694 mata. Manakala gangsa menjadi milik pasukan Perak Muhammad Zafir Rahman Mat Saleh dengan 647 mata. Skor dengan Olympic round dekat Miss Team dengan double pun okey jugalah. Puas hati. Untuk bapa saya,
Boleh ceritakan sikit kenapa? Sebab sebelum ni bapa saya cakap, sebelum ni tak ada menang. Dia pun cakap, tak apa, ini bukan time kau. Ada time, masa tu kau tunjuklah. Dan Nation juga berjaya meraih pingat emas dalam kategori kompaun berpasukan lelaki bergandingan bersama Azrul Abdul Rashid. Secara keseluruhan, Dan Nation telah mengutip 3 emas dan 1 perak setakat ini. Sementara itu, atlet para memanah perak Nur Janatun Abdul Jalil menyatakan kesyukuran apabila memenangi 2 pingat emas yang tadi. Lebih manis, hari ini merupakan hari ulang tahun kelahirannya. Atlet berusia 27 tahun itu meraih pingat berkenaan dalam kategori kompaun terbuka wanita dan kompaun berpasukan campuran. Nur Janatun merangkul pingat emas pertamanya hari ini dalam kategori kompaun wanita terbuka selepas menumpaskan atlet Pulau Pinang Nazirah Mat Nur dengan 637 mata. Pingat gangsa dimenangi wakil Terengganu Nur Haslina Surya Muhammad dengan 466 mata. Saya bersyukur apa yang dirancang Allah bagi lebih daripada apa yang kita orang rancang. Alhamdulillah, Allah pemudahkan semua sekali hari ini urusan saya dengan tim saya. Saya bersyukur sangat. Target adalah 2 medal emas, tapi kita orang buat setakat ini dapat 3. Emas keduanya pula diperoleh dalam kategori kompaun berpasukan campuran bersama Muhammad Zafir Rahman Mat Saleh. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. #myPRU15. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.